Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Farah hari ini. Nampaknya kita juga bersama dengan 4 bunga yang berada atas talian sekarang. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula yang akan kita sentuh dan discuss? Sebelum itu kan saya nak tanyalah Irfan. Agak-agak Irfan kan, kalau Irfan tengok itik-itik ni, macam mana kita nak tahu jantina dia ya? Okey, selalunya cikgu yang dikejar itu betina, yang mengejar itu selalunya jantan cikgu. Kemenangan pertama untuk Irfan. Kemenangan pertama untuk saya, baik. Itu bukan kita sengaja nak buat Irfan. Ini sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid dalam talian dan juga di rumah, itu ialah intipati. Sedikit tentang teks yang akan kita kaji pada hari ini. Okey. Jadi cikgu, apa yang kita akan kaji? Ya, tajuknya Pak Belalang, ada pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 63. Jadi, macam mana kita dah tahu sebenarnya Pak Belalang ni ialah kisah klasik kan Irfan? Jadi bagaimana murid-murid kita ni nak faham kisah klasik ini dengan lebih mendalam? Jadi, kita akan minta murid-murid untuk membaca secara mekanis. Apa pula bacaan secara mekanis ni? Sebenarnya membaca ni umumnya ada dua, mekanis dan mentalis. Mekanis, bacaan bersuara. Okey. Jadi nanti kita akan tengoklah murid membaca menggunakan sebutan, intonasi yang betul. Kemudian kalau bacaan mentalis, dia tidak bersuara. Dia baca secara senyap. Maksudnya cikgu macam mana cikgu bacaan senyap ni? Senyap ni maksudnya dia nak membaca teks tu dengan cepat, dia bacalah secara senyap. Dia baca tanpa mengeluarkan kata-kata. Ya, tapi hari ini kita nak lihat murid membaca secara mekanis. Baik. Teks ataupun petikan Pak Belalang dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 muka surat 63. Dan saya minta nanti selepas murid yang nak mencuba untuk baca secara mekanis, mereka akan angkat kad berwarna hijau dan kemudian mereka akan terus menekan pautan Google Docs, aplikasi Google Docs untuk mereka menanda teknik quack. Seperti yang tadi, teknik quack, Q untuk tanda soal, U untuk garis, A untuk asteris, C untuk membulatkan dan K menanda kata kunci pada sesuatu idea pada teks nantilah. Jadi bila mereka membaca, mereka terus menanda. Nanti pada hujungnya kita nak lihat mereka boleh ataupun tidak mengaplikasikan teknik quack dalam pemahaman bacaan teks Pak Belalang ni. Jadi mereka cuba, mereka jawab, kita bagi bintang sebagai peneguhan positif. Okey cikgu, jadi adakah mereka sudah bersedia cikgu? Kalau mereka sudah bersedia, silakan murid pertama yang hendak membaca petikan teks Pak Belalang. Siapa yang nak cuba? Angkat dulu kad warna hijau. Ya, nampaknya Farisha hendak mencuba. Silakan Farisha. Hatta perjanjian dengan baginda itu pun sampailah 2 hari sudah. Maka, sangatlah duka cita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Setelah sampai kepada malam ketiganya, maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dibukakan hatinya fikiran yang baik. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipis supaya tidak kedengaran bunyi air. Tahniah kepada Farisha. Sebutan yang jelas, intonasi agak baik, dia boleh membaca secara mekanis. Saya minta Farisha, kita akan bagi bintang pada Farisha. Okey, boleh cikgu. Kemudian Farisha tolong tekan aplikasi Google Docs. Nanti Farisha akan pergi ke pautan dan terus tandakan teknik quack di situ. Sekejap lagi kita akan lihat. Baiklah, kita terus kepada petikan yang seterusnya Irfan. Baik. Mungkin murid yang kedua hendak mencuba. Sila angkat kad berwarna hijau dulu. Ya. Kalau tadi Siapa? kita ada Farisha. Okey, kita ada Intan. Intan. Sila Intan. Silakan Intan. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang 3 buah belambu itu, seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang di kapal itu, maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kudrat di atas hambanya. Pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. Katanya, "Ayuhai Encik Juragan, berapa lama sudah sahaya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini? Minta
memperkenalkan jantan betinanya. Belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Jikalau sungguh kasih kepada saya, tolonglah kabarkan supaya saya tahu. Ya, tahniah kepada cubaan yang baik daripada Intan. Sebutan yang masih lagi jelas, intonasi juga baik. Kita boleh bagi bintang pada Intan. Bintang kepada Intan boleh cikgu. Ifah akan bagi bintang Intan dulu. juga sama seperti Farisha pergi kepada pautan aplikasi Google Docs untuk menanda teknik quack di sana. Ada tugasan seterusnya cikgu ya? Ya, betul. Okey. Seterusnya, Siapa murid pula? yang ketiga. Siapa yang nak mencuba untuk membaca secara mekanis? Silakan Vera. Maka jawab juragan itu, ayuhai Adinda, buah hati Kakanda. Tiada dapat Kakanda hendak mengkabarkan hal itu. Takut didengar oleh orang, kerana esok hari hendak Kakanda bawa menghantar raja negeri ini, minta kenalkan jantan betinanya. Jikalau tiada lalu pula mengenalnya, negeri ini kita miliki. Tak jika lalu pula raja itu mengenalnya, kapan yang tiga buah ini pulang kepadanya. Kita sekarang turunkan sehelai sepinggan sahaja. Tapi oleh kasih Kakanda, kabarkan janganlah dijagakan kepada orang. Baiklah, terima kasih kepada Vera. Cuma nanti kita belajar. Ini ialah proses pembelajaran. Bila Vera hendak membaca, baca perlahan-perlahan sedikit. Satu-satu, cikgu, ya. Satu-satu supaya sebutan itu lebih jelas dan bulat. Tapi tak apa, kita boleh bagi bintang Bagi sebagai bintang, peneguhan positif. betul. Terima kasih Vera kerana mencuba. Okey. Itu ialah sikap yang baik. Kita akan memperbaiki bacaan kita dari masa ke masa. Terima kasih Vera. Vera juga pergi kepada aplikasi Google Docs ya. Dan yang terakhir sudah tentulah Eng Hui Jun yang belum mencuba. Boleh Hui Jun? Boleh, cikgu. Ya, silakan. Okey, silakan Hui Jun. Maka jawab isterinya, katakanlah supaya Adinda dengar. Di mana pula ada orang tengah malam hampir kemari. Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. Katanya, jikalau hendak mengenal jantan betina anak ide itu, hendaklah dilabur air di dalam terenang. Mana-mana yang dahulu mengelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Setelah didengar oleh isterinya, ia pun diam lalu tidurlah kedua laki isteri menanti siang. Syahadat maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengarnya. Sangatlah suka hatinya serasa mati kembali hidup. Sambil berkayu perlahan-lahan balik pulang ke rumahnya. Ya, terima kasih kepada Hui Jun. Cuma mungkin ada sebutan huruf yang mungkin kurang jelas. Contoh tadi Hui Jun sebut dilabuh, H itu kurang bulat. Patutnya dilabuh cikgu. Ya, dilabuh. Tapi tak Okey. apa. Kita dalam proses pembelajaran, Setuju. percubaan yang positif daripada Hui Jun, kita boleh juga bagi peneguhan. satu bintang. Nampaknya semua layak mendapat bintang kerana Ya. cubaan yang sangat-sangat baik cikgu. Ya. Itulah sikap pelajar yang baik. Kita hendak mencuba. Daripada sikap mencuba itulah kita akhirnya akan menjadi lebih baik dari masa ke masa, Irfan. Baiklah, kita terus. Sebab tadi murid-murid telah pun menanda Okey. kepada, saya rasa mungkin kita boleh pergi tengok apa yang dah mereka tandakan pada petikan teks Pak Belalang Menggunakan teknik bacaan kuat cikgu ya. betul. Okey, maknanya mereka telah pun menyiapkan tugasan yang telah diberikan iaitu menanda teks menggunakan teknik bacaan kuat iaitu QUACK. Betul. Jadi cikgu, dah ada ke jawapan semuanya? Saya nampaknya. nampak sudah ada tanda Wah, soal, okey. dan juga ada tanda-tanda garisan, asterisk pun sudah ada. Jadi kita nak murid yang pertama untuk menerangkan apa sebenarnya yang mereka tanda ini. Betul. Kita tanya apa yang mereka faham, kenapa mereka tanda bahagian itu. Okey. Betul, silakan. Siapa nak mula dulu? Vera, silakan Vera. Okey, silakan Vera. Cukup, saya menggunakan teknik Q dengan meletakkan tanda soal pada perkataan duka cita, pipi dan seraya. Kerana saya kurang jelas maksud perkataan-perkataan tersebut. Baiklah, kita sedia maklum. Tanda soal ialah question mark. Mereka kalau ada idea yang kabur, mereka akan tanda di situ. Jadi Vera kurang faham dengan maksud duka cita, pipih dan seraya. Mungkin ada yang nak bantu Vera sementara kita tahu ni yang Vera berasa kabur ni. Ada yang nak bantu? Silakan. Silakan Intan. Ifah pun nak tahu juga ni, apa Ifah pun kurang pasti dengan perkataan tersebut. Silakan Intan. Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, silakan.
Perkataan duka cita bermaksud susah hati, pipih bermaksud tipis, manakala perkataan seraya bermaksud sambil. Ya, betul lah pukul gol. Okey, pukul dulu. Teng. Ya, kita bagi bintang pada Intan, Bintang tahniah pada Intan. Intan. Okey, Ya, baik. sebab membantu Vera, duka cita bermaksud susah hati. Jadi bila kita dah tahu, kita terus tahu bahawa baris itu Pak Belalang berasa sedih, susah hati. Betul. Kemudian perahu dia tipis, seraya ini ialah sambil. Sambil, okey. Jadi terima kasih kepada Intan. Seterusnya, mungkin Vera nak tambah lagi? Ya, cikgu. Ya, silakan. Cikgu, saya juga menggunakan tanda K untuk menandakan kata kunci pada perkataan perkabaran itu dan minta kenakan jantan dan betinanya. Pada khidmat saya, kedua-dua ayat ini merupakan kata kunci penting yang membawa kepada pemahaman pendekat. Ya, Vera menandakan minta kenalkan jantan betinanya sebagai kata kunci. Kata kunci. Dia berasa bahawa inilah kata kunci kepada teks ini. Okey. Bagi bintang. Bagi bintang kepada Vera. Okey. Jadi betul lah cikgu. Itulah kata Betul. kuncinya. Kita ambil idea murid, Baik. kita rasa relevan, kita boleh bagi bintang. Okey. Sebab Vera Satu rasa lagi itu ialah bintang kata untuk kunci. Vera. Baik, kita teruskan. Siapa lagi hendak mencuba? Silakan. Siapa Ya, lagi? silakan Farisha. Farisha. Okey, silakan. Saya pula menggunakan tanda asterisk pada baris katanya, jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu, hendaklah dilabung air di dalam terenang. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Baris ini merupakan jawapan kepada teka-teki dan merupakan idea penting pada petikan ini. Ya, sebab itulah Farisha menanda tanda asterisk kerana dia merasakan ini ialah idea penting. Inilah jawapan kepada teka-teki supaya akhirnya Pak Belalang tahu jawapan kepada teka-teki. Ini tandanya apa? Betul, Bagi cikgu. bintang. Okey. Ya, jadi satu baik, kita bintang teruskan ya, untuk Irfan. Faris, silakan cikgu. Silakan siapa lagi yang hendak mencuba? Siapa lagi? Ya, siapa sila lagi? Huyun. Okey, Huyun. Cikgu, saya juga menggunakan tanda soal pada perkataan yang tidak saya faham. Ya, silakan. Saya menanda pada perkataan juragan dan kudrat pada petikan. Bolehkah rakan-rakan membantu saya? Ya, bolehkah rakan-rakan bantu Huyun? Tolonglah Huyun tu. Boleh? Ya, siapa nak cuba? Bantu Huyun. Sila Farisha. Izinkan saya mencuba, cikgu. Boleh. Silakan. Maksud perkataan juragan ialah nakoda atau pemilik kapal manakala kudrat bermaksud kuasa. Ya, betul. Jadi kita dah tahu bahawa yang memberi teka-teki ialah pemilik kapal. Betul. Kudrat ni maksudnya semua ni ialah di atas kuasa Tuhan kalau tengok teks yang asal ya. Bagi Bagi bintang. bintang kepada siapa cikgu? Kepada Farisha. Sebab Farisha membantu. dulu. Okey, Ya. Farisha lagi satu bintang. Ada 3 bintang dekat sini. Okey. Farisha. Silakan yang seterusnya. Murid yang hendak mencuba. Ada lagi tak? Intan, silakan. Okey, Intan. Cikgu, saya menggunakan tanda asterisk pada baris jikalau tiada lalu punah mengenalnya. Negeri ini kita miliki dan jika lalu pula raja itu mengenalnya, kapal yang 3 buah ini pulang kepadanya. Pada Ya. pendapat saya, baris ini merupakan maklumat penting yang menunjukkan punca Pak Belalang bersungguh-sungguh ingin mengetahui jawapan teka-teki tersebut. Baiklah, kerana itu Intan menanda asterisk kerana ini ialah jawapan kenapa Pak Belalang bersungguh-sungguh untuk menjawab teka-teki ini. Kerana jika dia tak dapat menjawab, negeri ini akan diberi kepada pihak juragan. Kalau juragan tak dapat jawab, juragan terpaksa memberi 3 buah kapal kepada Raja Pak Belalang. Jadi Pak Belalang kena pastikan memang itulah jawapannya. Ya, dan bagi bintang, Bagi bintang kepada Intan. Okey, baiklah cikgu. Nampaknya sekarang ni Intan dan Farisha mendalui dengan 3 bintang masing-masing. Jadi kita nak minta mungkin ulasan ringkas tentang petikan ringkas. teks ini. Apa yang mereka faham? Okey. Kita dah tanda teknik kuek. Mungkin ada salah seorang yang... Kita bagi seorang je boleh cikgu? Boleh, dulu? seorang je. Untuk setakat ini, Ya, silakan. silakan. Sila Farisha. Farisha nak mencuba. Bagus. Berdasarkan bacaan secara mekanis dan teknik bacaan kuek, pada hemat saya, petikan ini berkisarkan kisah Pak Belalang yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka-teki untuk menyelamatkan negaranya. Pak Belalang akhirnya mengetahui jawapan kepada teka-teki jantina anak itik selepas terdengar perbualan juragan dan isterinya. Ya.
Jadi bagaimana rumusnya? Memang cantik lah cikgu Ya, cantik. Cantik. Sebab kita gunakan teknik quack, sebab tu saya kata bila mereka menggunakan simbol, mereka mudah mengecam. Betul. Dan tadi ada kesukaran Vera dengan Huyun, ada sukar kan nak mengetahui beberapa perkataan, tapi sebab kita gunakan teknik tanda soal tadi, rakan-rakan pun boleh membantu kesukaran tu dengan cepat. Baik, itulah dia untuk segmen kali ini. Kita dah menekankan betapa pentingnya penggunaan teknik quack dalam bacaan teks kita. Jadi cikgu, untuk sekarang ni kita berhenti berehat dulu, boleh? Boleh. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Selepas ini jangan ke mana-mana.